لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Berdasarkan kepada taklimat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Lembaga Tabung Haji serta perbincangan ahli-ahli mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang telah bersidang bersama dengan Ashabus Samahah para mufti, maka pada 9 Jun 2020 ibadat haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah adalah ditangguhkan ke tahun hadapan. Pada tahun ini kita dapat, memang saya doa dah lambaian apa tu dah nampak lambaian kat saya lah. Tapi masalahnya kita ditangguhkan. Saya ikut kepada kerajaan. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, impian setiap Muslim. Hakikatnya, haji bukan hanya impian, malah kewajipan yang perlu ditaati apabila cukup syaratnya. Antara syarat itu ialah sihat tubuh badan dan berkemampuan dalam takrifan yang luas. Ibadah haji mula disyariatkan Allah pada zaman Nabi Ibrahim AS apabila baginda diperintah Allah untuk mendirikan Kaabah bersama puteranya Nabi Ismail AS di kota Mekah. Cabaran haji bermula sejak di tanah air lagi. Tidak pernah dalam bayangan haji akan ditunda atau ditangguhkan. Kompleks yang begitu luas dan moden tetapi lengang dan sunyi ketika musim haji. Dan ia pertama kali berlaku. Sebenarnya mengimbas kembali sejarah tabung haji yang ditubuhkan pada tahun 1963 dan sepanjang sejarah Malaysia belum pernah berlaku tiada seorang pun jemaah haji berjadi diterbangkan ke tanah suci. Semuanya kerana ancaman wabak COVID-19 yang belum lagi berakhir. 2020 dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19. Virus yang mula dikesan di Wuhan, China merebak dengan pantas. Sehingga kini, wabak yang belum melalui penawar itu mengorbankan hampir 800,000 nyawa di seluruh dunia dan memberi kesan kelembapan ekonomi yang menakutkan. Situasi luar biasa itu pastinya memberi kesan kepada pelaksanaan haji di kota Mekah yang menghimpunkan 2.5 juta umat Islam pada setiap tahun. Virus, kesesakan jemaah dan penjagaan jarak elemen yang mustahil untuk ibadah ini dilaksanakan dalam skala yang besar. Maka pada 9 Jun 2020 ibadat haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah adalah ditangguhkan ke tahun hadapan. Semalam saya telah menjemput duta Kerajaan Arab Saudi ke Malaysia untuk bertemu dan menyerahkan surat rasmi penangguhan ibadah haji bagi Malaysia untuk disampaikan kepada Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Banting selaku Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Tarikh ini seharusnya menjadi hari pelepasan kumpulan pertama jemaah haji Malaysia. Penundaan ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi memberi natijah yang jelas kepada bakal jemaah. Tiada lagi teka-teki dan penantian yang samar. Alhamdulillah, berdasarkan kepada maklumat yang kami terima, terutama di Selangor dan juga wilayah, kebanyakan jemaah haji boleh menerima keadaan tersebut. Dan pada masa yang sama juga redha tentang situasi yang berlaku, dan masa yang sama juga mereka berazam inilah peluang untuk menimba lagi ilmu haji supaya mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Tapi rata-ratanya kami sebagai petugas merindui suasana di mana jemaah haji kita layan
seawal mungkin untuk jemaah haji ini dapat melaksanakan haji yang bermula daripada bumi Malaysia ini. Dan pada masa sama juga rata-rata jemaah yang hadir ke pejabat-pejabat tabung haji dapat menerima keadaan ini dan redha tentang situasi yang berlaku pada kali ini. Mengimbas sejarah, perjalanan umat Islam ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sentiasa dipenuhi rintangan. Bagi umat Islam di Malaysia, dugaan berlayar di lautan selama 2 bulan adalah satu kegetiran. Ombak, gelombang, ribut dan segala kekhawatiran di Samudra Raya begitu menduga keimanan. Ketika itu, ramai yang menganggap pemergian mereka mungkin perjalanan yang terakhir. Arus pemodenan negara dan disokong oleh kewibawaan tabung haji sebagai institusi pengurusan haji bertaraf dunia membolehkan segala urusan haji pada hari ini menjadi mudah dan berkesan. Daripada menyimpan wang di celah atap, tabung buluh dan bawah bantal, kini tabungan bakal jemaah haji diurus dengan cekap, telus dan berhemah. Bermula sebelum berangkat ke Tanah Suci, sebelum melapor diri di sistem berlepas ini, tabung haji memberikan penuh bantuan kepada bakal haji supaya bakal haji ini penuh dengan ilmu di dada sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan itulah salah satu daripadanya kita petugas-petugas tabung haji termasuk daripada lain-lain agensi yang terlibat sama ada semasa di tanah air atau semasa di sistem berlepas ini dan juga di sistem berlepas yang lainnya di seluruh Malaysia. InsyaAllah mereka ini berlapang dada untuk membantu jemaah haji ini. Itulah semangat yang kami ada, itulah semangat lagi sama kami dengan semua agensi. Apatah lagi dalam keadaan suasana kita membantu jemaah haji untuk mencapai haji yang mabrur. Kompleks Haji TH Sepang atau dikenali sebagai stesen KLIA mula beroperasi pada tahun 2018 dan menjadi mercu tanda baharu lembaga tabung haji. Prasarana yang lengkap di kompleks ini membolehkan pergerakan jemaah diuruskan dengan begitu sistematik. Bagi barang menunjukkan bahawa Urusan haji yang dilaksanakan oleh TH adalah proses berterusan dan dilakukan sepanjang tahun bagi memastikan perjalanan operasi haji yang lancar dan sempurna bermula sejak pakar-pakar haji menyimpan wang mereka sehinggalah kembali ke tanah air setelah selesai menunaikan haji. Dewan ini tidak dapat menyantuni jemaah haji ketika operasinya masuk tahun ketiga. Pandemik COVID-19 belum menunjukkan tanda untuk beransur pulih. Malah di Arab Saudi sendiri, COVID-19 sudah mencecah 300,000 kes dengan 3,369 jumlah kematian. bila sampai di sini kami sediakan juga Memenuhi tuntutan maqasid syariah, nyawa jemaah perlu diberi keutamaan sekalipun impian haji itu begitu membara. jemaah kan terus masuk ke Dewan Berlepas. Dewan Berlepas ni pun kita susun mana yang uzur kita letak kat belakang ni. Dijangkakan pada tahun hadapan, kesihatan jemaah akan menjadi antara syarat utama sebelum dibenarkan berlepas ke Mekah. Situasi di Tanah Suci sekarang. Jadi pada situasi sebegini, bermula di sini pun kami dah merasakan kekosongan dan di mana masa inilah sebenarnya peluang bagi kami petugas-petugas untuk memberikan sepenuh layanan kepada para Duyufur Rahman. Kerana walaupun kami tak pergi, kalau kami bertugas di operasi tanah air ini, kami membantu mereka untuk mencapai haji yang mabrur. Masa yang sama juga, peluang kami untuk memberikan khidmat kepada para Duyufur Rahman itu tidak kesampaian. Gema azan dan talbiyah yang selalu mengiringi bakal jemaah adalah suara yang syahdu dan sedih jika dihayati. Kali ini, kesepian benar-benar mencengkam.
Setelah selesai taklimat terakhir di Dewan Perkumpulan, jemaah haji Malaysia akan berbaris dan dibawa untuk ke platform ini, iaitu tempat untuk menaiki bas sebelum mereka menuju ke KLIA. Dan jemaah haji Malaysia bertuah kerana program Road to Mecca, yang mana mereka akan berurusan dengan Immigration Arab Saudi di tempat berlepas itu di KLIA. Dan sebaik sampai di Arab Saudi nanti, hanya perlu menuju ke destinasi ataupun ke hotel penginapan tanpa perlu bersesak dengan jemaah dari negara lain. Hari ini di platform ini yang tinggal hanyalah kesepian, kekosongan, daun kering, debuan dan sisa harapan agar dapat juga kembali nanti ke tanah suci yang diimpikan. Kekosongan ini bukan untuk dibiarkan, tetapi perlu diisi dengan pengajaran, pengharapan dan pencarian berterusan. Haji adalah perjuangan suci sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Baginda menjadikan semula ibadah haji sebagai ibadat yang bebas daripada sebarang amalan syirik dan jahiliah yang pernah berlaku selama 2500 tahun. Rasulullah bersama-sama lebih kurang 1500 orang telah berangkat ke Mekah untuk menunaikan fardu haji, tetapi tidak dapat mengerjakannya kerana telah pun dihalang oleh kaum Quraisy, sehinggalah mewujudkan satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam. Rasulullah telah mengerjakan umrah bersama-sama 2000 jemaah. Pada tahun ke-10 Hijrah, barulah ibadat haji dapat dikerjakan. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inspirasi untuk jemaah haji sehingga ke hari ini. Bertahan dan merancang dengan ilmu dan strategi agar ibadah dapat disempurnakan. Assalamualaikum. Okey, baik. Okey. Biar. Boleh ambil Silakan. Terima kasih. Pelbagai ujian terpaksa ditempuhi oleh bakal jemaah haji. Pada masa yang sama mereka harus persiapkan diri dengan cabaran fizikal, mental, emosi, kewangan. Tambah-tambah lagi dengan cabaran pandemik COVID-19 dan sampai sekarang pun kita tak pasti bagaimanakah situasi sebenar Haji 2021. Paling penting untuk siapkan keimanan dan persiapkan diri dengan ilmu agar mendapat haji yang mabrur seperti yang diimpikan oleh setiap Muslim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Keputusan penundaan ibadah haji pada tahun ini juga seharusnya ditempuh dengan sabar dan keimanan. Perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sejak 18 Mac lalu menyebabkan kursus perdana haji tidak dapat digerakkan seperti dirancang. Kursus perdana haji lazimnya berlangsung selama 2 hari 1 malam adalah persiapan terakhir yang dianjurkan oleh TH sebagai platform ulang kaji dan pelengkap kepada kursus haji yang dikenalikan oleh TH di seluruh negara. Walaupun negara masih dalam perjuangan membebaskan rantaian COVID-19, bakal jemaah haji tetap dibekalkan informasi terkini. شريك لك. Pemakluman sebarang perkembangan amat penting untuk mengelakkan situasi panik dan tertanya-tanya dalam kalangan bakal haji. Secara tidak langsung, kabar angin dan berita palsu dapat ditepis daripada beracuni semangat jemaah. Bagus, hijau. Hijau. Okey. Baik, jemaah haji tahun ini akan mendapat 2 surat tawaran sebenarnya. Yang pertama, surat tawaran untuk menunaikan fardu haji. Dan yang kedua yang agak mendukacitakan ialah tentang surat sebenarnya, surat makluman tiada kebenaran urusan ibadat haji tahun 1441 Hijrah ataupun 2020 Masihi. Dan dalam surat ini diberikan penjelasan yang begitu teliti dan juga panjang, antara lain menyebut bahawa kerajaan Malaysia mengumumkan untuk menangguhkan penghantaran jemaah haji dari Malaysia ke Tanah Suci ekoran penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Arab Saudi.
Jadi ia terkandung dalam satu lagi penjelasan, yakni keselamatan dan kesihatan bakal haji yang merupakan sebahagian daripada syarat wajib haji, iaitu istita'ah. Ia termasuklah tidak memenuhi syarat istita'ah ini, iaitu maka gugur kewajipan untuk menunaikan haji. Jadi diberikan penjelasan kepada bakal jemaah haji seperti Cik Abdul Halim ini supaya ada ilmu, ada kefahaman, yang paling penting ada redha dan lapang dada dalam menerima keputusan ini. Saya terimalah reda sebab pemutusan untuk rangkaian COVID ini lebih utamalah daripada urusan haji itu sendiri. Nak katakan kecewa, ialah kecewa jugalah, tetapi reda dengan ketentuannya lah. Ujian ni mengajar kita kebesaran Allah lah Subhanahu Wa Taala, dan mengajar kita macam mana nak menjaga kebersihan. Muhammad Halim dan isterinya, Kasurya Tukino, tenang dengan penangguhan ini demi keselamatan semua bakal haji. Tak apalah. Okay, tak banyak. Firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Surah Al-A'raf ayat 56. Sejarah dunia Islam terlakar. Berikutan COVID-19, buat pertama kalinya jumlah pada tahun ini dikurangkan hanya untuk 1,000 jemaah haji sahaja oleh Kerajaan Arab Saudi. Diberitakan terdapat lebih 10,000 permohonan yang dibuat untuk meraih peluang keemasan ini. Kesedihan tidak dapat menyantuni jemaah haji jelas tergambar pada petugas TH yang komited. Tanggungjawab ini satu amanah yang terpuji. Hanya kisah dan kenangan silam jadi penawar kerinduan pada tanah suci yang amat diimpikan. Tak apa-apa, nanti kita memang jumpa. Sebab Q3 tanya 30 orang. Second handle lah. Bakal haji, sama ada di kota maupun di kawasan kampung, disantuni penuh hemah oleh pihak tabung haji. Memaklumkan berita penangguhan ini bukan perkara mudah. Apatah lagi, bakal haji telah pun mengumpul wang sejak sekian lama dan menaruh harapan untuk melaksanakan ibadah ini sebelum menutup usia. Kehadiran pengarah TH Negeri Sembilan ke rumah bakal haji Sarkan Syarkum dan isterinya Maimunah Ismail mengundang reaksi syahdu. Semasa pihak pengurusan pun selalu dihebah-hebahkan dalam kita di mass media dan juga kita punya saluran-saluran tertentu di mana kita sentiasa menasihati jemaah haji agar redha dan terima ketentuan ini, dan pada masa yang sama juga jaga kesihatan dan juga sentiasa mendengar nasihat daripada tabung haji agar mereka boleh terima dan balik pada konsep tadi yang saya katakan istita'ah tadi. Maknanya dia sediaan dari segi kesihatan, keuangan, kemudian keselamatan dan juga kota yang selalu kita war-warkan. Jadi haji tahun ni tak ada lah cik. Alamak cik, kita orang berharap sangat nak pergi tahun ni. Tapi saya faham lah sebab COVID ni kan. Ya, betul. COVID ni kita redha lah pula yang Allah tentukan kan. Alhamdulillah. Tapi alamak sedih lah rasa. Kita redha dah dengan ketentuan yang pihak kerajaan tentukan. Jadi insya-Allah kita doa. Saya mendaftar pada 2006 lah. Bermakna hampir 15 tahun lah. Jadi barulah berkata orang di rayuan tu dapat pada tahun lepas. Tahun 2020 lah. Tapi malangnya COVID-19 ni jadi ditangguhkan. Baik, Tuan Sarkam bin Sarkam jadi secara rasmi lah wajib menyerahkan surat tangguhan pengundi haji kita pada ni. Dan harapan insya-Allah tahun depan jadi haji kita pergi kan insya-Allah. Jadi minta bersabarlah ya, redha dengan ketentuan ni dan juga bukan kita saja. Satu dunia terlibat ya. Oh, rasa tak boleh saya nak bayangkan lah. Saya dah nampak macam mana kedudukan di sana.
Semoga kata orang kederat saya ni kan dikuatkan, semangat saya dikuatkan. Tapi pada saat akhir pada 31 saya rasa sebab lah. Saya nampak bayangan di sana kan. Seolah-olah pakcik ni dah ada di sana. Tapi apakan daya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal. Nak buat macam mana, kita redha je. Redha itulah ketentuan Allah kan. Mungkin dia ada hikmah di sebalik itu dia, so kita ready lagi ke apa ke kan. Kita redha je lah nak buat macam mana. Tapi memang masa tu rasanya macam memang patah hati betul lah. Frust betul, rasa macam dah sampai ke sana tiba-tiba apa pula tiba-tiba kata tak dapat pergi haji kan. Memang nak buat macam mana, redha lah. Itu Tuhan yang kuasa. Sejarah haji masa lalu dijadikan pedoman. Abdullah Munshi, seorang penulis terbilang, pernah menulis, angin sangat kencang dan ombak memukul kapal sangat hebat sehingga jemaah terlambung seperti naik buai dan dihayun laju. Dari Mekah ke Jeddah, naik unta berhari-hari, panas, sesak, tak selesa, hilang karung harta. Kesenangan dan kebebasan tidak ada sama sekali. Derita itu umpama sebulan pergi dan sebulan balik. Hanya satu yang boleh mengatasi semua ini, yakni kesabaran. Semuanya demi haji yang mabrur. Dari dia tak masuk Mekah dulu. Dia lepas hukum baru masuk Mekah. Mesti dia duduk kat Aziziyah. Dekat Mina. Sebelum boleh muntah. Labbaik Allah. Kesabaran menanti giliran antara detik mula dalam mendapat haji yang mabrur. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud haji yang mabrur yang penuh kebajikan adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan haji mabrur tidak lain balasannya kecuali syurga. Riwayat Abu Hurairah. Alhamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Pada bakal jemaah haji Negeri Sembilan, khasnya jangan patah harap, jangan putus asa, kuatkan semangat lagi, dan insya-Allah dengan ilmu yang dah belajar awal tahun tu ini disambung pula dengan kursus asas yang akan dilaksanakan pada hujung tahun ni, intensif dan juga berdana, dapat memantapkan lagi, dapat menguatkan lagi kita punya semangat, kita punya preparation fizikal dan mental. Dan saya harap sangat jemaah haji tolong jaga kesihatan, itu paling penting. Pandemik COVID-19 memberi bayangan akan cabaran besar tabung haji dalam menguruskan jemaah akan datang. Sebagai badan yang diamanahkan untuk menguruskan para jemaah haji, juga kami akan membuat yang terbaik, bersedia sebaik mungkin dari segi perkhidmatan, kemudahan untuk para bakal-bakal haji tahun depan, dan insya-Allah sama-sama kita akan menunaikan ibadat haji pada tahun depan dalam keadaan norma yang baru, dan insya-Allah tabung haji akan bersama-sama menyantuni para duyuf rahman insya-Allah. Takdir haji, sebuah ujian untuk ummah agar terus berdoa.